Hadirin hadirat, muslimin muslimat tetamu Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita telah didatangi oleh seorang tetamu yang cukup istimewa. Beliau telah datang ke setiap rumah kita, kira 12 hari kita. Tetamu istimewa ini namanya Ramadan. Dia main ke rumah kita tuan-tuan sebagai tetamu kita yang cukup istimewa. Dia bawa bersama-samanya berbagai-bagai hadiah dan juga cendera hati. Bersama-sama beliau juga beliau bawa beberapa orang anak-anaknya. Di antara anak-anaknya itu namanya Saum, dan seorang tu nama Iftar, dan beberapa orang cucu. Antara cucu-cucu beliau bernama Tarawih, Tadarus dan juga Sahur. Dan mereka ni tuan-tuan duduk di rumah kita kira-kira 30 hari. Dia bersama-sama dengan kita. Lepas 30 hari dia akan pulang ke kampung halaman dia. Dan tiket nak balik kampung pun dia dah ambil siap dah. Dia akan menaiki sebuah pesawat yang bernama Aidul Air. Jadi itu marilah sama-sama kita raikan tetamu yang istimewa ni. Mudah-mudahan hadiah-hadiah yang dibawa mai dapat kita miliki sebagai bekalan-bekalan untuk kita teruskan perjalanan hidup kita ni, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang sekalian, tidak ada bulan yang saya rasa seperti mana bulan Ramadan kita kumandangkan kalimah-kalimah mentaqdis, mensucikan Allah Ta'ala. Fadlan minallahi wa rahmah. Mana apa? Fadlan minallahi wa rahmah. Jadi fadlan minallahi wa rahmah. Lagi apa lagi? Ya, wa ma'firatan wa rahmah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Kurniaan daripada Allah Ta'ala dan nikmat-nikmatnya. Ya. Wa rahmah. Lagi wa rahmatan wa ma'firatan wa rahmah. Keampunan daripada Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanal Malikil Quddus. Kita sebut Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, memandangkan kalimah-kalimah membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan sajalah tuan-tuan yang makna kata adanya solat tarawih. Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan juga tuan-tuan sekalian disunatkan sembahyang sunat witir berjamaah. Kalau bulan-bulan lain tak disunatkan berjamaah sunat witir. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hingga Nabi kata kalau telah kamu tahu tentang kelebihan Ramadan, kamu akan minta supaya tiap-tiap tahun, tiap bulan itu Ramadan seluruhnya. Oleh itu tentu Ramadan akan berlalu, sama ada kita mau atau kita tak mau, kita ambil manfaat ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita dapat mengisi ruang-ruang makna kata dalam Ramadan yang penuh barakah itu. Sembahyang maghrib berjamaah, ada yang iftar secara berjamaah, sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang lagi sunat tarawih, dengar pula tazkirah, kabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sana. Nabi kata siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, nescaya menulis oleh Allah baginya bi kulli khadamin, setiap langkah yang dia berjalan ke majlis ilmu itu ibadatu sana, ibadah setahun. Kita keluar pada rumah kita nak main masjid ni, nak sembahyang sunat tarawih, tapi ada niat di hati kita main nak dengar sikit peringatan-peringatan daripada Allah, daripada Rasul dan ulama-ulama. Jadi sampai kepada ustaz-ustaz yang memberi tazkirah, niat kita kerana Allah Ta'ala, selangkah kita berjalan daripada rumah kita main masjid satu langkah, Allah akan tulis bagi kita tuan-tuan ibadatu sana, seperti pahala ibadat setahun. Maksud ibadat setahun kata ulama, sepanjang tahun kita berpuasa, sepanjang tahun kita mendirikan malam, baru menyamai selangkah ke majlis ilmu di bulan Ramadan. Itu berbahagialah mereka-mereka makna kata yang dapat mendengar peringatan-peringatan ini, insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
saya berkisar bicara saya ini kepada sepotong hadis Nabi SAW yang insya-Allah akan makan masa tak panjang, lebih kurang setengah jam. Di mana Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Nabi kata, bermula siyam, puasa itu, wal Quran, dan Quran itu, yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah, di mana kedua-duanya ini akan mensyafaatkan hamba-hamba Allah besok di hari kiamat. Yaqulu siyam, maka berkata puasa, ayu rabbi inni mana'atuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, ya Tuhanku, kata puasa, aku menghalang hamba-Mu daripada makan dan minum dan syahwat, keinginan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, berilah keizinan kepadaku ya Allah untuk mensyafaatkan padanya, yakni hamba-Mu ini. Yaqulul Quran, berkata pula Quran, ay rabbi mana'tuhun naum bil laili fasyafi'ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Quran, aku menghalang hamba-Mu tidur di waktu malam, maka izinkanlah kepadaku untuk syafaatkan hamba-Mu ini. Maka kata Nabi, fayashfa'ani, maka kedua-duanya ini diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini hadis yang Nabi sebut. Dua, tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang boleh syafaatkan kita besok di hari akhirat, yakni antaranya puasa dan juga Quran. Tuan-tuan, saya buat contoh, kita ada kes mahkamah, polis tangkap kita atas satu kes. Kita nak minta tolong siapa? Kita bergantung harap kepada lawyer. Sebab lawyer ni tuan-tuan, dia tahu tentang undang-undang, kita tak apa nak faham. Kita akan ambil lawyer. Kita akan bergantung sepenuhnya kepada lawyer, peguam kita. Ini tuan-tuan bukan calang-calang main. Bermula kita mati, kita duduk dalam kubur. Tak tahu berapa ribu tahun nak duduk dalam kubur, kita pun tak tahu. Ni, yang dah mati berapa ribu tahun ada ni. Tepi kita ni, beratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun dah. Kita tak tahu lama mana kita nak duduk dalam kubur. Dalam kitab-kitab tuan-tuan disebut kubur tu amatlah gelapnya. Saya tanya Atuk Guru, macam mana? Kata amat gelap. Dia kata kalau di dunia ni orang panggil gelap, tapi dalam kubur tersangat gelap. Macam mana tersangat gelap? Apa beza gelap dengan tersangat gelap? Tok Guru kata gelap ni kata lampu padam. Hari gelap nak hujan, mana? Ribut nak turun, gelap bergelita. Cari batang hidung, nampak oh batang hidung kita cari jumpa. Yang kata duduk dalam kubur ni tuan-tuan tersangat gelap, cari batang hidung tak jumpa, duduk sama mana? Gelap sungguh, bukan gelap main. Lepas tu kita akan dibangkitkan daripada kubur. Kita dipaksa menuju padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakaian. Panasnya yang amat dahsyat. Dalam kitab, dalam hadis, dalam kitab apa nama ni, Mastikah Hadis, Nabi kata, Nabi cerita tuan-tuan, yang dikatakan padang mahsyar ini terlampau panas. Bumi mahsyar yang putih itu bertukar menjadi kemerah-merahan di panasnya cahaya matahari yang rendah, yang dekat, terlampau panas. Bumi yang putih bertukar jadi merah. Boleh jalan kita atas pada pasir dengan tak pakai katut, tak ada pakaian. Penuh pula mencurah-curah yang amat sangat. Kita dipaksa tuan-tuan sekalian berjalan di atas siratal mustaqim, jambatan yang dikatakan lebih tajam pada pedang, lebih halus pada rambut. Di bawah duduk tunggu neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Jauh perjalanan kita ni tuan-tuan. Kita memerlukan makna kata syafaat, pertolongan yang boleh tolong. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Nabi kata, yang boleh tolong kita besok di hari kiamat, tiga jenis makhluk. Al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada. Yang pertama boleh tolong kita ialah para nabi, yang kedua para ulama, ketiganya orang yang mati syahid. Dalam hadis ni pula tuan-tuan sekalian, Nabi sebut antara yang boleh tolong kita puasa dan Quran. Berpuasa di bulan Ramadan, membaca Quran di bulan Ramadan. Oleh itu sahabat-sahabat sekalian, ajak tuan-tuan, mari kita mencari penolong, pembantu kita.
Di hari yang tak siapa boleh tolong kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi menyebut yang boleh tolong kita dua jenis dalam bulan Ramadan ni. Di antaranya ialah yang dimakan puasa. Sebab tu kita kena berpuasa, sehingga puasa kita ada power, ada kekuatan nak tolong kita. Kalau puasa kita dia pun tak ada power, lembik macam nak tolong, macam mana dia boleh. Kena berpuasa sampai puasa tu ada power, betul-betul puasa, puasa yang sungguh-sungguh. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang boleh melahirkan kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berkaitan ni saya ambil sikitlah, mana kata tip yang boleh saya sampai kepada tuan-tuan tentang menjaga puasa kita ni. Disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dia nakal perkataan seorang ulama sufi yang terkenal, Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullah ta'ala. Qala Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullah ta'ala, kata Ma'ruf, "Iza sumta fanzur ala syai'in tuftir wa indaman tuftir wa ta'ami man ta'kul." Kata Ma'ruf, apabila kamu berpuasa, kamu kena amat-amati tiga perkara. Yang pertama, ala syai'in tuftir, dengan apa kamu berbuka. Ini tuan-tuan, puasa semua boleh. Nak buka puasa tu kena jaga sungguh-sungguh. Makanan yang kita makan untuk berbuka puasa, pastikan makanan tu halal. Jangan makan makanan yang haram. Allah didik kita soal makan minum. Jaga baik-baik. Makan minum kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kata Imam Ghazali, makanan ni tuan-tuan, dia ibarat benih bagi pokok. Benih apa kita tanam, pokok tu tumbuh. Elok benih, elok pokok. Rosak benih, rosak pokok. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Dalam menghuraikan ayat ini tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, dalam ayat sependek itu ada dua perintah Allah. Pertama, kulu minat tayyibat, makan yang halal, yang baik, yang halal. Perintah yang kedua, wa'malu salihah, kerjakanlah amal salih. Kata Imam Ghazali, ikut tertib, Allah suruh makan yang halal dulu, baru Allah suruh buat amal salih. Isyarat jelas di Al-Quran, dengan makan yang halal baru boleh buat amal salih. Kalau makan yang haram, jangan mimpi nak buat amal salih. Maka datanglah perintah Rasul, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Menuntut yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam. Fardu, wajib. Terutama bapa suami wajib bawa balik makanan halal untuk isteri dia. Wajib si bapa bawa balik makanan yang halal untuk anak-anak dia. Ini akan disoal oleh Allah di akhirat besok. Kerana tuan-tuan buat balik makanan yang halal, isteri kita insya-Allah boleh kita bentuk jadi wanita yang salihah. Buat balik makanan yang halal, insya-Allah kita boleh bentuk anak kita jadi anak-anak yang soleh. Tak usah carilah tuan-tuan, tak usah buatlah apa-apa rakan muda kah, rakan tua kah, rakan apa, tak usah. Lagi perut dia diisi makan haram, selama tu kita boleh bentuk masyarakat. Ini Quran tuan-tuan yang kita beriman dengan dia, yang diturunkan bulan Ramadan. Tak usah rancanglah, tak usah fikirlah. Lagu mana nak fikir pun. Lagi makanan yang masuk perut dia, makanan yang haram, dia tidak akan mampu tuan-tuan untuk jadi orang baik. Lepas tu kalau kita training anak kita jadi elok, pastikan makanan yang bawa balik makanan yang halal. Kalau kita pemimpin, kita mau rakyat kita jadi rakyat yang baik, pastikan ekonomi yang berlegar dalam negara kita sumber-sumbernya adalah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan Tuhan bagi tahu. Tuhan yang menjadikan kita, dia bagi tahu macam tu. Yang saya tekankan benda ni bukan saya buat tuan-tuan, 90% ikut kajian Satuan Pengguna tuan-tuan Muslim Malaysia. Ikut makanan yang kita makan hari diproses oleh orang bukan Islam. Kalau orang kapiak lah buat makanan untuk kita makan, apa jaminan tuan-tuan? Dia pun tahu apa halal haram. Saya tuan-tuan ada seorang kawan nama Awang Jelaji. Awang Jelaji ni tuan-tuan, dia kena sikit-sikit dengan saya lah. Bila dia bebas, dia buat kerja apa, sembelih ayam. Di kelang ayam dinding. Tuan-tuan tahu ayam dinding?
Dinding ni bukan dinding ni. Dinding ni satu jajahan di Perak. Dulu namanya dinding, lumut dinding. Ibu jajahan dinding tu lumut. Lah ni tukar manjung. Jadi ada satu makna kata kelang proses ayam, namanya ayam dinding. Dia kerja situ. Apa kerja dia? Tukang sembelih. Dia kata, ustaz saya, dia kerja 2 minggu berhenti. Saya tanya dia pasal apa berhenti bang? Tak sanggup nak syubhat ustaz. Dia kata, saya sembelih ni putih kata putih orang dia saya pun tak tahu. Pasal ayam tu berjalan. Bukan sembelih ayam tu sengah tu dah, ayam tu berjalan begitu. Dia gantung kaki kat cakok kat apa tau. Mesin tu berjalan, bergerak. Sampai ke kita sembelih. Ada yang kena, ada tak kena, ada putih, ada tak putih. Terjun pula dalam air hangat. Nek. Taklah, tak mampu ustaz dia. Dia berhenti. Isu ni sampai ke Majlis Agama Islam Perak. Majlis Agama Islam Perak tarik sijil halal. Sijil halal ayam dinding. Dia tarik tu yang dah masuk Jasko, Tesco, Koko tu, aku pun dah tak tahu banyak mana. Dia tarik dah, tapi ayam jalan rata dah. Jasko, Tesco, Koko. Kita pun sapu pasal tu lambang halal yang besar nama gue. Lepas tu bila dah kelang ni tuan buat rayuan daripada Majlis Agama Islam Perak, dia hendaklah penguat kuasa api. Masa penguat kuasa mai, misi tu jalan pelan, slow ya. Dah lah sebelah. Kawan pun balik, berdekat sebelah. Tak, kalau orang jaga agama nak tunggu 24 jam situ orang hari. Ni antara ayam yang kita makan. Tuan-tuan. Tu cerita yang agak berat. Ada ringan sikit lagi. Orang suka makan mi. Mi kuning yang Cina abah tu lah. Cina orang Islam tu lah. Ini cerita 20 tahun dulu. Tak tahu kot 20 tahun dulu. Tak apa nak elok lah. Elok saya tahu lah. Seorang pemuda Tionghoa datang kampung saya, tuan-tuan. Dia main jumpa saya, ustaz, saya dibuang oleh keluarga sebab saya masuk Islam. Saya kata tak apalah. Dia tunjuk surat. Surat dalam Majlis Agama Islam. Tak saya dia masuk Islam. Tak apalah. Saya kata kalau Pak Hang, Mak Hang buang hang. Ni Pak Hang. Ustaz Siddiq Nur, Bapak Hang. Isteri saya Kak Zah tu, Mak Hang. Adik anak-anak saya semua ni, adik-beradik Hang. Kami orang Islam di Pulau Pangkok ni semua saudara para Hang. Kami akan jaga Hang macam jaga keluarga kami sendiri. Tuan-tuan, saya letak dia di markas, bagi tilam, kaki semua cukup, makanan secukup-cukupnya. Saya hantar seorang ustaz mengajak dia. Satu hari saya tanya dia, saya kata, Hang dulu saya kata masa bukan Islam, Hang kerja apa? Dia kata, saya kerja tolong pak saya ustaz. Pak saya ada kelang mi di lahat Ipoh. Saya tolong dia buat mi. Saya kata, bagus, dan betul Hang ajaklah kami buat mi. Dia kata, boleh. Saya beli mesin mi yang jenis kayu dengan tangan tu. 2 kilo tepung dapat buat 5 kilo mi, tuan-tuan. Mi kuning tu. Bila siap dah masak, dia kata apa kat saya? Dia kata, ustaz, mi kita cuma tahan ustaz 2 hari. Lepas 2 hari dia akan basi. Saya datang mi di kedai tu sampai seminggu 10 hari boleh tahan. Dia buah minyak babi ustaz, dia kata. Saya kata, takkan aku, takkan apa saya yang boh, dia kata. Tangan ni yang boh, dia kata. Saya masih tak pernah percaya Allah. Kalau ustaz tak percaya, ustaz ambil mi ni, hantar Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Suruh cek DNA tengok, ada babi tak ada babi. Atau ustaz ambil mi tu, simpan seminggu atau 10 hari. Lepas tu ustaz tarik bagi puteri. Ustaz tengok tengah-tengah mi panjang tu, tengah-tengah belendiak ustaz. Di luar elok, dalam dah belendiak. Pasal apa dalam belendiak, luar elok? Sebab yang di luar disalut dek minyak babi. Saya hurut dada tu lah. Berapa kilo lah minyak babi masuk perut aku. Tuan, berhati-hatilah. Sebab itu makruf pesan. Dia kata, fanzur ala isyai'in tubtil. Kamu kena amat-amati, tengok belik tengok atas apa kamu berbuka. Wa indaman tubtil. Yang kedua dia pesan, dengan siapa kamu berbuka. Kita rajin buka di masjid, di surau, di markas. InsyaAllah makan lebih kurang, saya tengok tadi pun lebih kurang 10 minit. Lepas-lepas makan tu dah boleh sembahyang maghrib berjamaah 10 minit selepas azan. Ni bila buka puasa di hotel, makan buka puasa dengan orang tak puasa lah tu. Makan bila lah nak maghrib kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, makruf, maksud makruf ni, kita kawan orang baik lah. Kita kawan orang kurang makan, kita pun kurang makan. Kita kawan orang kuat makan, kita pun kuat makan. Kalau tuan-tuan tak percaya, kawan ni mempengaruhi kita. Tuan-tuan kawan dengan orang gagap.
Kawan seminggu cukup. Apa dia kita gagap. Betul lah. Kita kawan orang kuat makan, kita kuat makan. Dalam kita tasawuf tuan-tuan, bukan setakat dilarang makan yang haram, dilarang makan yang halal secara berlebih-lebihan. Tengok orang kata saya boleh apa? Halal. Makan lebih pun. Tak boleh lebih. Ni cawan ni. Pasal ni. Kita buat yang nak pun sebut teh. Berapa sudu gula kita perlu baca ni jawab. 1, 2 sudu. Dia kata peduli apa? Gula halal, bopi 1 senduk pun. Macam ni gula ayak 1 senduk gula nak mampu. Ya. Kita buat gula yang seruyuk. Macam mana garam kita perlu? Ujung-ujung cancak ya. Peduli apa? Garam halal. Bopi 1 kilo pun. Bos kilo mampu ya. Sebab tu kita tuan-tuan dalam hal ni banyak sangat ditekan kita tasawuf, terutama kita hikam. Jangan kita berkawan dengan orang tak senonoh. Kerana kawan akan mempengaruhi kita. Tuan-tuan tanyalah budak-budak yang terlibat dengan dadah. Pak Zewa dia kena dadah, kawan. Kenapa dia lepak? Kawan. Kenapa dia rempit? Kawan. Semua kawan. Sebab itu pepatah Inggeris ada kata, tell me who's your friend, I will tell you who are you. Hang habak mai aku, siapa kawan hang? Aku nak habak hang, siapa? Siapa kawan hang? Aku kawan dengan imam, hang mesti kaki masjid dia. Tahu tak? Yang ketiga, pesan ma'ruf wa ta'ami man ta'kul. Makanan siapa pula kamu makan? Memanglah bulan-bulan Ramadan ni semua pakai hantar mai ke masjid makanan. Tapi kalau yang main hantar nampak pelik semacam ya, celak pendek. Lepas tu yang perempuan duduk pun tak pakai. Yang laki-laki yang hantar tu pula kita nampak berbaris selalu kat pekan tu. Berbaris tu tikam ekor. Kadang-kadang berdengung. Diri dia pun dia tak amanah tuan-tuan. Diri dia pun dia tak boleh amanah dengan diri dia. Apa jaminan dia beramanah dengan makanan yang dia bawa mai kat kita? Bukan tak sudi terima, tapi disuruh kita berhati-hati. Itu je. Jaga-jagalah tuan-tuan. Jaga makanan. Makanan kita kena jaga. Sebab tu kalau ada pengusaha Muslim tu pergi kat Bukit Minyak, anak-anak muda kita alhamdulillah buka satu kelang tuan-tuan, fish ball, fish cake. Dia buat makanan-makanan supaya makanan orang buat mie, supaya orang Islam makna kata ada pilihan dalam makan minum dia, insya-Allah. Sebab tu kata ulama tuan-tuan, makanan menempah hati. Jagalah baik-baik dalam masalah ni. Yang kedua tuan-tuan, baca Quran lah. Jadikanlah Quran ni sungguh-sungguh tuan-tuan supaya dia bersyufaatkan kita, tolong kita. Saya nak ajak tuan-tuan kalau ada masa buka Quran, tengok di depan tu. Ada doa khatam Quran, doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Bantu. Lepas tu dia ada 3-4 paragraf tu. Yang senang sikit ya. Antara lain tuan-tuan ada dibaca Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nur wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah menjadikan Quran lana fid dunya qarina. Jadikanlah kami di dunia ini dengan Quran ni qarin. Qarina ni berserta. Sentiasa dia bersama-sama Quran. Saya tengok budak-budak yang hafal Quran tu bila pun mulut dia umit mulut dia. Kepala dia duduk nampak Quran ni. Nampak ayat yang dia hafal. Quran ni kita tak tahu dengan Quran kita tak tahu. Pegang Quran sat ya Allah dia mula nak mengantuk. Yang pelik tu baca surah Abaq dia tak mengantuk. Tambah hari Minggu baca habis. Ustaz Malaysia tu baca semua. Kartun pun dia baca. Kartun tak boleh lagi, tender JKR. Dia bukan kontraktor apa-apa. Tawaran membina sebuah sekolah di Junjung, Kedah, terbuka pada kontraktor kelas F. Dia kelas apa pula? Baca dia syok. Boleh tahan. Notis bankruptcy pun baca. Buat apa? Biar baca Quran. Sayyidina Ali kata man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi salati. Siapa yang membaca Quran sedangkan dia berdiri dalam sembahyang, dan sembahyang dia baca Quran. Macam tu imam bila tadi baca Quran dalam sembahyang ketika berdiri, maka setiap huruf yang dia baca itu pahalanya 100 pahala.
mi'atu hasanah, 100 kebajikan. Satu huruf. Nabi kata alif lam mim, bukan satu, 3. Alif lain huruf, lam lain pahala, mim lain pahala. Dan siapa pula kata Sayyidina Ali yang membaca Quran ketika duduk dalam sembahyang duduk dia baca Quran, pahalanya satu huruf 50 kebajikan. Siapa baca Quran di luar sembahyang sedangkan dia berwudu, satu huruf 25 kebajikan. Siapa baca Quran di luar sembahyang sedangkan dia tidak berwudu, satu huruf 10 kebajikan. Tak sia-sia tuan-tuan. Jadi dia dengan Quran ini sentiasa qarin. Wafil qabri mu'nisa. Ketika dalam kubur, Quran ni mu'nis ni berjinak-jinak dengan dia. Quran berjinak-jinak. Tahu jinak? Macam kucing jinak, jalan dikeliting tepi kaki kita. Kita duduk dekat gas, dia panjat mai. Dalam keadaan kegelapan kubur, tuan-tuan, Quran datang, bawa nur, bawa cahaya, suluh kubur kita terang menderang. Dan dia duduk dengan kita, dia dampingi kita seperti mana kita dampingi dia di dunia dulu, di akhirat dalam kubur dia dampingi kita. Fil qiyamati syafi'an. Ketika makna kata di hari kiamat besok, Quran akan syafaatkan kita. Berdiri di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Dia tinggalkan tidur malam dia kerana membaca aku. Dia tinggalkan hiburan kerana aku. Dia jadikan aku sebagai panduan hidup dia. Izinkan aku, ya Allah, syafaatkan hamba-Mu ini. Allah izinkan Quran syafaatkan kita. Ni baca sahabat nak syafaat kita. Baca buku katun pun syafaatlah kita. Boleh? Mana ada? Tambah saya kata kalau ni kadang dah tua-tua dah umur 60-70 dah, baca katun lagi, ya berat. Betul, kita ni dah senja tuan-tuan, dah senja dah ni. Bila rambut kita dah putih, janggut dah putih, kita dah senja dah. Ibarat orang main bola ni tuan-tuan, dah sampai waktu kecederaan dah. Referee dah tengok jam nak tiup bisil. Dan lagi tengok Gusti. Ai, aku tak tahulah. Masalah tuan-tuan, tak buang masa lah tuan-tuan. Jangan buang masa. Kita ni tak tahu nak bak ke mana Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika kita hadir hari kiamat, Quran akan tolong kita, syafaatkan kita, bela kita. Wa ala sirati nura. Ketika kita melintas siratal mustaqim, Quran pancarkan cahayanya, laksana tuan-tuan sekalian spotlight terang. Bagi orang munafik, orang kafir, siratal mustaqim tu kecil, halus macam rambut, lebih tajam pada mata pedang. Tapi bagi orang beriman, beramal soleh, Allah lebarkan titian sirat itu. Bukan setakat titian itu dilebarkan, Quran datang, suluh pula cahayanya yang terang benderang. Tuan-tuan bayang kita bawa kereta, lebuh raya, jalan lebar, sebelah 3 lorong. Kita punya spotlight tu dia angkat 3 km nampak. Tuan-tuan tekan minyak aja. Terpacak lari yo. Terpacak lari. Kita pun berlari. Wa ala sirati nura. Ketika kita berlari atas siratal mustaqim, maka Quran pancarkan cahaya yang terang benderang. Wa ilal jannati rafiqa. Kita berlari-lari menuju syurga itu, Quran rafiq dengan kita, bergambar dengan kita. Dia tak biar kita lari jauh daripada dia walaupun sejengkal. Dia akan bergambar dengan kita. Dia tak biar kita tuan-tuan. Quran dia tak biar kita berlari bersama-sama kita di atas siratal mustaqim. Wa minan nari sitran wa hijaba. Dan daripada bakaran api neraka, Quran sebagai sitran, tirai, wa hijaba, dan dinding yang cukup tebal, membenteng kita daripada kepanasan api neraka. Inilah Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Inna hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang cukup berkah, barakah, iaitu pada malam-malam Ar-Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita ambil bekalan daripada Quran, insya-Allah. Lepas ni tanam azam, aku nak dampingi Quran. Aku nak sungguh-sungguh dalam membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah taala sekalian, harapan saya, mari kita tanamkan satu azam kita. Setiap rumah seorang hafiz. Cuba tuan, setiap satu keluarga seorang hafiz.
Saya jumpa seorang hafiz tuan di Jerang, Selangor. Dia ni datang pada India, Kerala, India. Saya sembang dengan dia. Dia kata di kampung dia tak ada satu rumah pun yang tak ada hafiz. Kadang-kadang tu mak dia hafal Quran, pak dia hafal Quran, anak semua hafal Quran, hufaz semua. Paling kurang satu rumah mesti ada seorang hafiz. Kalau rumah tu seorang hafiz pun tak ada, maka masyarakat memandang keluarga tu dengan pandangan yang jijik dan hina. Di Kerala, India. Kita cuba tuan-tuan. Anak kita ramai. Yang sulung arkitek, nombor 2 engineer, nombor 3 doktor duduk sendiri, nombor 4 jadilah hafiz. Tuan-tuan tak ada alasan besok depan Allah Ta'ala kenapa tuan-tuan tak hantar anak tuan-tuan ke mahad tahfiz. Bercampur rata ceruk ada. Mana-mana apa ada, taman-taman pun ada mahad tahfiz, madrasah tahfiz. Tuan-tuan tak ada alasannya. Kabar gembira daripada Allah disampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad kata, pada malam aku dimi'rajkan ke langit, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yuhasabuna yawmal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, mereka takkan diazab dan takkan dihisab pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki ala samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, bila mereka mati, menangislah isi langitku, menangislah isi bumiku, menangislah seluruh para malaikatku, kerana terlampau duka cita dengan kematian orang yang menghafal Quran itu. Allah sayanglah tuan-tuan, Nabi sayang, semua makhluk sayang pada orang yang menghafal Quran. Mereka boleh tolong kita tuan-tuan, ibu bapaknya besok, itu di hari kiamat. Tuan-tuan tahu Nisik, tak jauh dari sini Nisik, ada kampung nama Kampung Beris. Sekarang dah jadi empangan Beris. Sebelum kampung ni tenggelamkan air tuan-tuan, orang kampung tu dah korek kubur-kubur semua, pindahkan mayat-mayat ke tempat lain. Sebelum kampung tu ditenggelami oleh air. Korek kubur tuan, ada satu kubur dikorek, mayat dia ada elok lagi, sedangkan dia dah mati 50 tahun dulu. Orang kampung tu kenal mayat tersebut, mayat imam masjid Kampung Beris. Dia hafal Quran, dia mengajak orang mengaji Quran, dan dia pun mengaji Quran, dia hafal Quran, dia ajak orang pula mengajak Quran, ajak orang dengan Quran. Inilah yang Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar akan kitab suci Al-Quran Karim, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tentang tetamu kita ni, tetamu kita ni nama Ramadan, dia ada 12 hari dah, dah masuk 13 hari dah duduk di rumah kita. Dia bawa macam-macam hadiah yang istimewa untuk kita Ramadan ni. Dan dia bawa anak dan cucu-cucu dia. Anak dia tuan-tuan nama Saum dan nama Iftar. Cucu dia nama Tadarus, nama Tarawih dan nama Sahur. Mereka ni duduk di rumah kita kira-kira 30 hari. Habis 30 hari saja dia akan balik kampung halaman mereka dengan menaiki sebuah pesawat. Pesawat tu duduk tunggu mereka lama dah, yang bernama Aibul Air. Mudah-mudahan kita manfaatkan kehadiran tetamu istimewa ini dengan kita layan dia baik-baik, dengan kita beribadat bersungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang Ramadan yang penuh barakah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam billahil taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.